Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam video tutorial Cikgu Ruth untuk subjek Matematik tahun 5. Baiklah, hari ini kita masih lagi dalam tajuk topik nombor, tapi kita akan belajar kemahiran pembundaran nombor. Baiklah, kita akan melihat standard pembelajaran untuk hari ini 1.4.1, iaitu membundarkan nombor bulat sehingga ratus ribu yang terdekat. Jadi murid dah belajar di tahun 4 pembundaran kepada ratus ribu dan puluh ribu. Untuk tahun 5 akan membundar kepada ratus ribu terdekat. Untuk 1.4.2, murid dapat mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor yang telah dibundar sehingga ratus ribu yang terdekat. Jadi murid boleh menyatakan nombor yang sebelum dibundar kepada ratus ribu terdekat. Baiklah, kita akan melihat membundar nombor. Sering kita lihat di pasar raya terdapat harga-harga barang yang kita boleh buat bundar kepada puluh ataupun kepada ratus yang hampir. Jadi pembundaran ini amatlah penting dalam kehidupan harian, terutamanya semasa kita berbelanja. Jadi apabila murid tahu bagaimana untuk membundarkan nombor, mungkin murid-murid boleh membundarkan harga-harga yang terdapat di dalam gambar pasar raya ini. Untuk belajar kemahiran membundar, terutama sekali kita kena tahu bukit bundar. Jadi cikgu tunjuk di sini satu gambar raja menunjukkan bukit bundar. Di sini menunjukkan sebuah kereta berjalan daripada nombor 0, 1, 2, 3, 4. Apabila kereta tu berjalan sehingga 4, kita nampak kereta ni undur balik. Jadi apabila undur balik, murid kena ingat nilai digit untuk sifar 1, 2, 3, 4 adalah tambah sifar. Sebaliknya, sekiranya kereta ni berada dalam nombor 5, 6, 7, 8, 9, ia adalah turun ke sebelah kanan, iaitu nilai digit untuk 5, 6, 7, 8, 9 adalah tambah 1. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan di mana untuk digit 0, 1, 2, 3, 4 ia adalah tambah sifar. Untuk nilai digit 5, 6, 7, 8, 9 ia adalah tambah 1. Jadi murid kena ingat rumus untuk bukit bundar ini apabila murid menjawabkan soalan membundarkan nombor. Baiklah, kita akan lihat soalan untuk membundarkan nombor. Okey, soalan ni adalah membundarkan nombor berikut kepada ratus yang terdekat. Kita nampak nombor di atas kad ini adalah 346,789. Untuk membundarkan kepada ratus yang terdekat, terlebih dahulu murid kena kenal yang mana satu nombor digit adalah nilai tempat ratus. Ya, kita nampak di sini digit 7 ni adalah nilai ratus. Jadi untuk bundarkan nombor ini, terlebih dahulu murid kena rujuk kepada bukit bundar. Ini adalah bukit bundar yang telah kita belajar tadi. Murid kena rujuk digit di sebelah kanan nilai tempat ratus 7, iaitu kita kena rujuk pada 8. Jadi murid kena cari 8 dekat bukit bundar ini adalah di mana. 8 di sini. 8 adalah tambah 1. Jadi murid kena tambahkan 1 kepada nilai tempat ratus, iaitu 7. Okey, apabila murid nak tambah kepada 7, untuk nilai tempat sah ini 9 akan potong jadi sifar. Nilai tempat puluh pun akan potong akan jadi sifar. Ini adalah nilai tempat di sebelah kanan ratus. Semua kena potong jadi sifar. Untuk nilai tempat ratus, 7 akan tambah 1 jadi 8. Okey, nilai tempat sebelah kiri 7 iaitu ribu, nombor 6 akan kekal. Nombor 4 untuk puluh ribu pun akan kekal. Dan untuk nilai tempat ratus ribu, 3 akan kekal.
Jadi ini akan membawa jawapan kepada 346,800. Jadi murid nampak di sini bila bunda kepada ratus, jawapan ni mempunyai 2 kosong, iaitu ratus mempunyai 2 kosong. Okey, jadi jawapan dia dalam bentuk begini. Bagaimana pula sekiranya kita bundakan nombor kepada ribu yang terdekat? Apabila ribu yang terdekat, ribu, murid masih ingat tak? Ribu ada 3 kosong. Jadi nanti jawapan kita pun kena ada 3 biji sifar ini. Okey, kita lihat nombor ini sama seperti soalan tadi. Tapi sekarang kita dah tukar nilai tempat kepada ribu. Jadi tahu tak apa digit adalah nilai tempat ribu? Ya, 6 ini adalah nilai tempat ribu. Jadi kita kena rujuk kepada bukit bunda untuk nombor sebelah kanan kepada 6, iaitu 7. Kita kena rujuk 7. Kita jangan rujuk 6, jangan rujuk 8, jangan rujuk 9. Kita kena rujuk nombor di sebelah kanan ribu, iaitu 7. Jadi kita cek 7 di atas bukit ini, 7 di sini, 7 adalah tambah 1. Jadi murid kena tambah 1 kepada digit yang digaris, iaitu 6. Jadi kita tambah 1 kepada 6 dan digit di sebelah kanan 6, iaitu nilai tempat ratus, nilai tempat puluh, nilai tempat sah, semua akan jadi sifar. Okey, cikgu potong di sini jadi sifar. Potong lagi untuk nilai tempat puluh, sifar. Potong lagi untuk nilai tempat ratus, akan jadi sifar. Setelah itu 6 tambah 1 adalah 7 dan 4 ni kekal, 3 ini kekal. Kita nampak di sini jawapan kita ada 3 biji kosong. Iaitu yang tadi cikgu kata bunda kepada ribu yang terdekat, kita perlu ada 3 biji sifar di sini. Jadi jawapan ni adalah 347,000. Bagaimana pula dengan soalan bundakan nombor kepada puluh ribu yang terdekat? Murid masih ingat tak puluh ribu ni ada berapa sifar? Ya, ada 4 biji sifar. Jadi nanti dalam jawapan murid kena ada 4 biji sifar. Baiklah, kita lihat di atas kad ni, nombor apa mempunyai nilai tempat puluh ribu? Ya, digit 4 ni adalah nilai tempat puluh ribu. Jadi untuk membuat soalan ni sama juga, kita kena rujuk kepada bukit bunda untuk nombor 6. Kita akan rujuk 6 sebab 6 ni berada di sebelah kanan 4. Jadi kita nampak 6 ni adalah warna kuning dan dia berada di sebelah kanan adalah tambah 1. Jadi murid kena tambah 1 kepada nombor 4 dan untuk digit dinilai tempat ribu, ratus, puluh, sah akan jadi sifar. Okey, kita akan potong jadi sifar. Puluh akan jadi sifar, ratus akan jadi sifar, ribu akan jadi sifar. Jadi setelah itu untuk 4 ni, sebab dia adalah puluh ribu, 4 tambah 1 akan jadi 5 dan 3 ini akan kekal. Ini akan membawa jawapan kepada 350,000. Nampak tak di sini? Jawapan kita ada 4 biji sifar. Seperti tadi cikgu kata, jawapan mesti ada 4 biji sifar. Okey, untuk soalan yang seterusnya, bunda nombor kepada ratus ribu. Ratus ribu ada berapa sifar? Ya, ada 5 biji sifar. Jadi nanti jawapan mesti kena ada 5 biji sifar. Sekiranya tak ada 5 biji, mungkin murid ada kesilapan di mana-mana, kena semak balik. Baiklah, kita tengok di atas kertas ini. Sekarang digit yang mana berada di nilai tempat ratus ribu? Ya, digit 3. Jadi digit mana yang kita perlu semak di atas bukit? Digit di sebelah kanan 3, iaitu 4. Baiklah, kita tengok atas bukit ini. 4 ni berada di mana? 4 ni berada di sebelah kiri. Jadi bila di sebelah kiri, ia kena tambah dengan sifar. Jadi kita perlu tambah sifar kepada 3.
Okey, setelah itu untuk nilai tempat di sebelah kanan 3 semua kena potong jadi sifar sebab dia telah dibunda. Okey. Dan 3 tambah sifar akan jadi 3. Ini akan membawa jawapan kepada 300,000 iaitu mengandungi 5 biji sifar. Okey, jadi kita lihat satu lagi soalan tapi sekarang cikgu dah tukar nombor dia. Nombor dia tak sama. Tetap juga kita akan bunda kepada 100,000 iaitu ingat nanti jawapan mesti ada 5 biji sifar. Okey, jadi sekarang kita lihat di atas kad ni nilai digit yang mana adalah nilai tempat 100,000. Ya, digit 9. Jadi digit mana murid perlu semak di atas bukit? Ya, digit 8. Jadi kita tengok atas bukit ni 8 di mana? 8 di sebelah kanan. Nilai digit 8 kena tambah 1. Jadi murid kena tulis balik dan sekarang kita kena tambah 1 kepada 9. Okey, dan ini kita potong jadi sifar, potong sifar, potong sifar, potong sifar. Okey, 9 tambah 1 akan jadi 10. Naik 1 dan 1 turun di sini. Jadi ini akan membawa jawapan kepada apa? Murid tahu tak bagaimana baca nombor yang ini? Ya, 1,000,000. Ia akan menjadi 1,000,000. Baiklah, sekarang kita lihat pula bagaimana nak nyatakan nombor sebelum dibunda. Okey, soalan dia nyatakan nombor yang menjadi 500 apabila dibunda kepada ratus yang terdekat. Apakah nombor dia akan menjadi 500? Sekiranya kita bunda kepada ratus yang terdekat. Kita nampak 500 ini untuk nilai tempat ratus adalah 5. 5 ni adalah nilai tempat ratus. Jadi tadi kita semak nilai tempat apa di atas bukit? Ya, kita semak digit di sebelah kanan kan? Okey, digit di sebelah kanan ini adalah nilai tempat puluh. Jadi kalau puluh ini kita rujuk di atas bukit ini, cikgu lukis di sini sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah tambah 1 dan ini tambah kosong. Jadi untuk kekal dia jadi 5, digit di puluh mesti adalah 1, 2, 3, 4. Jadi sekiranya untuk digit yang 5 ini dia akan jadi tambah 1. Jadi apabila kita letak 5 sini, kita perlu letak ratus adalah 4 supaya nanti tambah 1 dia akan jadi 500. Okey, 6, 7, 8, 9. Jadi sekiranya cikgu letak di atas garis ini, 500 berada di sini. Dan di depan sini mungkin adalah 450 dan di sebelah kanan adalah 550. Untuk nombor yang akan menjadi 500 apabila dibunda kepada ratus yang terdekat mesti meliputi lingkungan ini, iaitu daripada 450 sehingga 549, iaitu di kawasan ini. Jangan keluar daripada kawasan ini. Kalau keluar daripada kawasan ini dia tak akan dapat jawapan 500. Jadi apa-apa nombor di antara kawasan yang berwarna kuning ini apabila dia bunda dia akan jadi 500. Contoh cikgu bagi nombor 458. Apabila kita nak bunda kepada ratus, kita nampak dia tambah 1. Sebab 5 kan. Tambah 1 dia akan jadi 500. Ya, betul. Untuk 472 pun berada di dalam kawasan kuning ini. Dia akan menjadi 500 apabila bunda kepada ratus. Dan juga 495 pun di kawasan yang sama. Dan 530 pun di kawasan yang sama. Iaitu apabila dibunda dia akan menjadi 500. Cuba cikgu ambil satu nombor di luar kawasan kuning ini. Contohnya kita ambil ini 440. Boleh tak dia jadi 500 bila dibunda? Kita tengok 440 bunda kepada ratus. Yang ini ratus.
Dan 4 ni kalau kita semak di bukit adalah tambah sifar. Tambah sifar. Jadi bila tambah sifar, yang ini potong jadi sifar dan ini jadi 4. Jadi apabila dia dibunda kepada ratus terdekat, dia akan mendapat jawapan 400. Dia tak akan dapat 500. Itu sebabnya cikgu kata murid kena bagi nombor di dalam kawasan kuning ini. Baiklah, kita lihat satu lagi contoh. Nyatakan nombor yang akan menjadikan 270,000 apabila dibunda kepada puluh ribu. Apakah nombor yang akan menjadi yang ini? Murid kena fikir nombor apa yang akan menjadi ini apabila dia dibunda kepada puluh ribu. Jadi untuk nilai tempat puluh ribu di sini adalah 7. Jadi digit di sebelah kanan 7 ini adalah penting sebab dia akan menentu sama ada dia menjadi 7 atau tidak. Jadi ini adalah nilai tempat ribu. Jadi untuk menjadi 7, tadi kita nampak di bukit, dia mesti sifar 1, 2, 3, 4. Ini sifar 1, 2, 3, 4. Maksud dia yang depan ini masih boleh sama. Yang depan ni masih lagi sama. Okey, dan di belakang untuk nilai tempat ratus, puluh dan sar, murid boleh letak apa-apa nombor. Contohnya saya nak nombor 999. Boleh tak? Kita tengok di garis nombor ini. Tadi kita kata 270 di sini. 5 langkah daripada sebelah kiri adalah 265,000 dan 5 langkah di sebelah kanan adalah 275,000. Dan kita tengok kawasan mana yang apabila dibunda akan menjadi 270,000. Inilah kawasan kuning. Di sini dan sampailah di sini. Di sini kita nampak dia tak tepat pada 275,000. Dia berhenti di 274,999. Tak boleh masuk 275,000 sebab apabila masuk 275,000 dia akan dekat kepada 280,000. Jadi nilai ni kita tak boleh guna. Selain daripada nilai ni, kita boleh guna apa-apa nilai di antara ini. Contohnya yang cikgu nyatakan di tadi. Okey, kita boleh ambil 5, 4, 8, apa-apa nombor di belakang. Untuk ratus, puluh dan sar, kita tak wajib nombor apa yang perlu kita guna. Tapi untuk ribu ini kita wajib, iaitu kita boleh guna 1, 2, 3, 4. Sekiranya kita nak guna 5, 6, 7, 8, 9, 7 ni kita kena tukar jadi 6. Kita kena tukar jadi 6. Dan depan boleh 2. Iaitu apabila kita bunda dia akan dapat 270,000. Okey, cikgu harap murid boleh faham. Kita akan tengok satu lagi soalan iaitu bunda kepada ratus ribu. Okey, dia akan dapat 400,000. Apakah nombor yang akan dibunda? Dia akan dapat 400,000 ni. Okey, 400,000, kita nampak 4 ni adalah di tempat ratus ribu. Jadi untuk menentukan jawapan 4 ni, digit di sebelah kanan dia sangat penting. Ini adalah digit puluh ribu. Puluh ribunya adalah sifar. Dan tadi cikgu kata kalau kita nak 1, 2, 3, 4, kita boleh pakai 4 di depan. Tapi murid jangan masuk 5. Kalau 450,000 ini dia tak boleh. Sebab yang ini dia akan dekat kepada 500,000. Okey, murid kena ingat. Dan sekiranya murid nak pakai nombor 5, 6, 7, 8, 9, di depan sini murid kena nyatakan 3. Kita tak boleh nyatakan 4. Kalau nyatakan 4 dia akan jadi 500,000. Okey, jadi untuk nilai tempat ribu, ratus, puluh dan sar, murid boleh letak apa-apa nombor. Tak kira sebab dia tak akan jejas. Okey, dia tak akan jejas. Contohnya cikgu letak apa-apa nombor sahaja di belakang ini. Okey, jadi murid kena ingat seperti mana yang tadi cikgu tunjuk di garis nombor, iaitu 400,000 di sini
Dan 5 langkah di sebelah kiri adalah 350,000 dan 5 langkah di sebelah kanan adalah 450,000. Jadi ini adalah kawasan yang apabila dibunda kepada ratus ribu, dia akan menjadi 400,000. Okey. Jadi kita tengok jawapan yang tadi yang kita buat, 358,000 adalah lebih kurang di sini. Sebab ini adalah 360,000 dan ini adalah 370,000, 380,000, 390,000. Okey. Jadi 358 adalah di sini, di dalam kawasan kuning. 369 di mana? Di sini. Sama juga di kawasan kuning. Kalau kita tengok yang bawah, kita cuba buat apa nombor di sini, iaitu 419. Ini adalah 410, 420, 430, 440 dan 450. 419 adalah lebih kurang di sini. Okey, di sini. Jadi masih lagi di kawasan warna kuning. Jadi boleh tak murid nyatakan contoh-contoh nombor, dan apabila dibunda kepada ratus ribu, dia akan jadi 400,000. Sekiranya murid faham, cikgu ada sediakan permainan pembunda RAM. Murid boleh klik pada link di bawah yang telah cikgu cari. Ada beberapa laman yang menyediakan permainan pembunda RAM. Murid boleh klik pada link yang di bawah untuk melatihkan diri sendiri untuk mainkan permainan yang telah cikgu sediakan. Jadi kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.